Okey. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah fima yajibu 'alan nisa'i fi umurid diniyah, sehinggalah perkataan dia, apabila semua syarat-syarat ini telah dilaksanakan. Lalu ni kita dok kecek mengenai syarat wuduk. Syarat wuduk, syarat ambil air sembahyang. Syarat wuduk ni juga kita sebut dah merupakan syarat untuk mandi. Ya, ibadat yang perlu kita kena cara beberapa ibadat. Hak ni kita kena buat tiap-tiap hari. Pertama, ambil air sembahyang. Wajib kena belajar siapa pandai. Keduanya, mandi junub. Mandi akad hadas besar, sama ada daripada haid ataupun mandi sebab junub. Hak tu kena belajar sebab benda kita buat je pitih tapi kena tak, dia panggil apa dah? Kena nombor 2,300 kena. Mati dulu kawan tu. Bila masa nak pergi dengan pakej gak mahal 30,000, 20,000 sudah. Maka tak payah belajar lagi bab haji. Bab zakat pula tak ada pitih kerja kita duk toreh getah tu gak. Bila masa nak kaya maka tak payah fikir bab zakat. Puasa-puasa pula ni habis dah bulan Ramadan tak payah fikir dah lah. Jadi benda hok kena fikir tiap-tiap hari, kena cara semacam tu buat ayam boleh buat berbuku dengan telur lagu tu kat nama tengoklah. Acu lebu lah nama. Jadi bagi lagu tu pun kena belajar, maka bagi agama lagi-lagi lah kena belajar. Kadang-kadang bab agama ni akidah kau apa dia ni. Dia kata apabila semua syarat-syarat ini telah dilaksanakan, maka sahlah wuduknya. Sekiranya kurang satu daripadanya, maka batallah wuduk seseorang itu. Kalau kita ngaji 8 syarat saat ni, barulah air semaya kita sah. Tak cukup satu syarat, hukum dia tidak sah. Macam syarat ke-8, air itu syarat suci dan bersih. Kita ambil air semaya dengan air Nescafe, boleh ke tak? Tak boleh air itu. Air Nescafe ni bersih. Sebab kita boleh minum, kena di pakaian kita, tak payah basuh sekalipun apa bonok lah, kobel lah sikitnya. Tetapi tak ada masalah, bersih. Tapi kalau nak ambil air semaya tak boleh. Jadi air yang boleh ambil air semaya, air yang bersih dan boleh membersihkan. Air mutlak lah, air biasa. Ada jenis, banyak jenis kategori air kita sebut dah ni. Air najis, air kena najis, air yang berubah, air mustakmal. Akhir sekali air mutlak dia panggil. Air mutlak ni baru boleh guna wak basuh baju. Ni kita wak basuh baju air mutanajis tak boleh lah. Air kena najis kau, air bekas wak ambil air semaya kau guna wak basuh, tak boleh hukum dia.
Kalau tak cukup syarat, maka najis kau apa dia ataupun ambil air semaya saat ni tidak sah hukum dia. Contohnya dia kata, andainya di muka seseorang itu ada warna hitam ataupun warna merah atau selainnya yang boleh merubah ke warna air, nya pakai air shadow. Tomo tu gak di muka nak suruh comel ni, nak suruh orang tengok manusia dia. Tabiat lebih-lebih lagi orang tino jatuh jari pakai shadow. Kalau pakai shadow geli buat ni, nampak jari orang pakai air shadow, nampak maskaruk lah, mascara berapa dia tak tahu, maskara lah berapa dia yang bubuh di mata ni. Tapi orang tino dah lagu tu memang dia pandai sungguh lah berhias, tapi berhias untuk suami dia. Ni ada tunjuk kepada orang masalah juga. Maka apabila dia bubuh warna di muka dia, maka air kita ambil air semaya perut itu jadi air itu jadi warna hijau, warna merah ke apa dia, maka tidak sah ambil air semaya. Kena gahar dulu. Kena gahar dulu mekak ni. Kalau mekak ini merubah ke warna air. Kalau mekak ni nipis yang macam bedok ke apa dia, pakai beruk gini tak ada berubah pun air. Tu tak ada masalah apa. Boleh kita pakai ambil beruk. Tak syarat kata kena ambil pencuci ke apa? Pencuci mekak ke apa dia ni. Cuci buai dulu kau berapa dia macam-macam lah, tak reti juga kita nama cuci tak syarat. Kalau lah benda itu tidak menghalang air, tak menempel kau apa dia, kita buat gini pun tidak berubah ke warna air, maka boleh ambil air semaya direct lagu tu. Lukis kita tak tahu maskara ni apa dia, toka sebut yang reti yang maskara apa dia. Bulu mata kau, bulu mata maskaruk ni. Ni bulu mata. Kau hok melentik dia tu. Awak lentik dia. Tengok kalau dia jenis tebal melempar, kita pergi gini ada benda, tak boleh, kena cuci dulu, kena buai dulu, sapuh dulu biar bersih. Maskara. Pakai celok ismik ya. Pakai celok ismik katanya Nabi. Nabi kata alaikum bil ismi fa innahu yujlil basar wa yumbitu sya'ar. Nabi guna celok ismi. Ismi ni satu batu, satu bukit di Madinah nama ismi. Dia mau katok batu tu buat tumbuk, buat celok mata Mekah tu ni. Kadang-kadang dia capung air Zamzam. Kita celok lagu ni, maka peedah dia jadi terang mata. Orang hok mata pakai spek kau gapo, mata kelabu kau, mata katarak kau, mata selaput kau gapo molek pakai tu. Pakai nak tidur. Tahu pandai pakai celok tak? Tak rajin pakai di mata. Kita kan tu? Kita ambil celok tu kita gini, kita kepit dengan mata. Kepit, celek, kepit. Gitu. Pedih lah mula-mulanya. Masuk dia masuk dalam mata. Wak tidur, lepas tu ambil sikit debu dia. Letak sini, masuk sini. Okey, wak tidur. Pagi esok ni semua ni bersih habis mata yang ke kopos sini kotor. Amal boleh seminggu, cutera tengok mata kita. Nampak kau tak nampak? Ada perubahan. Lepas tu dia menumbuh ke bulu mata pok kita ke jaga-jaga. Nampak masuk air hujan pok kita ni. Nampak moga dalam pendek. Nampak jaga-jaga pula sedih molek. Kan dia pula jangan situ benda tu. Tu. Jadi tu pakai ismi. Nabi kata dia mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata. Amal boleh seminggu. Tu nak suruh terai mata. Kena amal dululah. Ya tu kau kata pakai hari ni jadi terai selalu, tak ada obat lagu tu kecuali painkiller lagu tu nya. Nama orang sakit makan jadi terai selalu. Kalau nak amal boleh seminggu pas tengok perubahan dia tabiat dia panah. Maka orang dok biasa pakai, kalau tak pakai sakit mata, jadi sakit mata. Dia kata kalau ada warna merah, warna hitam sebagainya boleh merubah ke warna air atau merubah ke rasa air atau bau air, maka tidak sah membasuh anggota wuduk tersebut, dan tidak sah juga membasuh anggota yang kemudian daripadanya sehingga dihilangkan sesuatu yang merubah ke warna air pada anggota itu hingga nampak air yang mengalir itu bersih. Okey, misalnya warna tu duduk di muka, kita pun buat gini, tangan tu sah. Jadi bersih dulu, bersih muka baru tangan sah. Dia kata kalau sekiranya di tangan ada terdapat bekas liling, liling ni benda yang menempel dia. Ikut laga apa dia macam ina, kita sebut ina lah ni, ina menempel. Ina hok lukis tu lah. Bukan ina, dia kata ina, ke enak juga orang hok jo gapo dah. Mau andai hok bahagian solid ni. Dia kata ina. Kita kata ni nepek ko, kata meresak apa kata nipu kohong juga.
Lepas pada kering kita boleh kutih ni soyok sangat. Oh, menepek lah lagu tu. Kalau menepek dia menutup kulit daripada kena air, tak sah lah. Lainlah kalau ada semaya dah, lebih-lebih lagi orang menikah. Ina style mocik-mocik tua-tua tu ke. Tumbuk daun ina, ambil arai lagi, ambil nasi ambil dulu, ambil ni, tumbuk dengan kopi, nak suruh warna gelap-gelap apa semua. Macam-macam. Akal lah ina hok tu belum tentu lagi. Kalau ina hok tu meresap tak apa. Lepas tu panggil lah jangan bagi je lukis, mesing betul molek. Lukis, boleh betul buat ni. Lah ni ina tepek, tak boleh lah, tak sah semaya. Kalau nak ambil semaya, kalau ada semaya dah tak ada masalah apa. Dia kata kalau sekiranya di tangan ada terdapat bekas liling, kapu ni benda menepel belakang, atau hina yang tebal. Bukan hina lepas pada kita basuh tu seolah macam licin-licin. Tu tak apa, sah. Air semaya tidak menghalai air. Dapat pen kau kurang kalau kita ambil semaya tak ada tubik air ke apa dia. Tak wajib kita hilangkan dulu dapat pen tu. Dia tidak menempel tu nama. Sebab dia benda menempel ni kita boleh soyok dia. Boleh dah soyok dah dapat pen. Boleh soyok dah dapat pen. Dia tak boleh soyok dapat. Maka sekali kurang sini misalnya. Kita pun ambil semaya ada lagi kurang. Okey soh. Tidak dapat pen tu tidak halal. Air semaya dengan kulit dia tak halal kulit. Sekalipun nampak cemar tak apa, hukum dia soh, tak wajib kita bersihkan. Ingat benda yang menempel macam liling dia kata. Hina tepek lagu ni ataupun kapu ke tepek, benda tepek lagu tu. Ataupun minyak motor hok hitam tu. Bukan minyak lain, minyak motor hok gelap. Ngamuk di kuku kau gabri hok tu kena bersepayah nak ambil semaya Atau apa sahaja yang dapat mencegah sampainya air ke kulit, maka tidak sahlah pembasuhan anggota wudu itu serta anggota-anggota lain sesudahnya, sehingga dibuai dahulu apa yang mencegah sampainya air, lalu diulang membasuh semula anggota wudu atau kulit yang tidak terkena air tadi, kemudian diikuti membasuh keseluruhan daripada anggota wudu mengikut tertibnya. Wajib juga membasuh kotoran yang melekat di bahagian bawah kuku sehingga sampai air ke kulit. Okey. Tengok. Kotoran ke kuku kita kadang-kadang payah nak bersih, lebih-lebih lagi orang kerja kampung. Payah. Kena kuku punuh pula jadi masalah pula. Maka lagu mana okey kalau kuku dengan sebab kotoran tubuh dimaafkan. Tapi kalau dengan sebab pas tanah kau gapo dia hak tu wajib kena bersihkan. Sehingga air sampai kepada bawah kuku ni. Ada kuku orang ni rapat, maknanya kalau kuku dia panjang tak sah ambil semaya. Bawah ni semaya gini. Kalau dia rajin buat setengah gini boleh kira lagi. Tak saya rajin tak apa kalau dia mau rajinnya, tak apa taruh kuku panjang. Ulama kata makruh hukumnya taruh kuku panjang. Kalau lepas pada 40 hari syiddatul karahah. Sangat-sangat makruh pula. Lepas dari kalau panjang sebelum daripada 40 hari hukum dia makruh. Kalau lepas pada 40 hari sangat-sangat makruh hukum dia. Setan duk main ni kat kuku kita ni. Nabi kerak kuku 2 minggu sekali. Hak tu kita tengok atas tubuh orang. Kadang-kadang jenis style slow. Ada orang tu kalau 2 minggu sekali kak rimaka dah dia jadi panjang sekali. Maka kita tengok tiap-tiap kali hari Jumaat masuk penawar, keluar penyakit. Jadi siapa dia ada masalah kuku, kerak kuku hari Isnin dah hari Khamis dengan niat masuk penawar, keluar penyakit. Cara kerak kuku pula banyak riwayat, ada 3 cara. Pertama lagu ni tengok akak sebelah kanan, okey, telunjuk kanan ni, telunjuk kanan, start. So kerak kau balik ni, kau nak kerak tengah dulu, kau nak kerak kau mana boleh hukum dia, tetapi hak ni kaifiat sunat. Ada banyak lagi hak ni kita sebut ya takut tak ingat Allah betul kap takdir dah ambo nak tulis hak mana tak tahu tak ingat dah. Jadi ambil hak ni pendapat Imam Nawawi, ada pendapat lagu ni macam-macam pendapat, ada 3-4 pendapat start telunjuk tunjuk kanan, siapa kau clicking. Lepas tu ambil ibu jari. Lepas tu barulah nak clicking, siapa kau ibu jari. Dia ambak kau dak? Lagu tu dah. Dia kata tidak sah mengangkat hadas, yakni mengambil wuduk dan menghilangkan najis melainkan dengan air yang suci bersih. Tak boleh kita basuh najis dengan air teh.
Misalnya kain kita kena najis, tiba-tiba kita kata air tak ada ni, kita ambil air teh basuh. Basuh bersih molek lah. Hilang cuma tinggal rasa air teh. Bersih ke tak baju kita? Tidak bersih. Pas lagu mana? Kita pun capur, ambil baju tu capur dengan baju bersih. Kita basuh bersih dah. Oh, macam kita atas dobi. Ni masalah juga atas dobi ni. Atas dobi ke bukan Islam, non Muslim. Kita pakaian najis, suruh dia basuh. Dia basuh pula tak ikut cara kita, nya basuh dengan air sabun. Berok. Kita tak boleh basuh dengan air sabun ni. Nak basuh najis jangan basuh dengan air sabun, basuh dengan air mutlak dulu. Lepas pada tu kalau kita nak bui sabun ke apa dia. Ketika basuh najisnya basuh dengan air tak ada apa punya perah ke apa semua, hilang baru. Hilang bersih. Maka nak pakaian tu tak boleh guna buat semaya lagi. Sebab najis lagi, dia kena basuh dengan air biasa dulu. Nak hilangkan najis kena basuh dengan air mutlak. Nak guna sabun awal boleh. Guna sabun dulu, lepas tu kita bilah basuh dengan air biasa pula. Hak tu baru tak apa. Kenanya bui air sabun saja ke capur air gapo dia, air soft leg ke gapo dia, habis tak sah habis Kalau hak najis lah. Bersih kena basuh najis sehingga suci. Suci ni bukan kata cuci saja. Oh, cuci molek. Macam orang-orang bukit Islam. Oh, bersih tempat dia deh. Tapi tak boleh nak semaya, nganyi, ngap babi, ngap gapo dia ni, macam-macam. Tapi dia basuh bersih. Oh, tak boleh dalam air tanah, air gapo. Kalau dia tak buat lagu tu, hukum dia benda tu sekalipun cuci tapi belum lagi suci. Sekiranya air itu suci pada zatnya, akan tetapi tidak digunakan pada perkara-perkara yang wajib bersuci. Akan tetapi telah digunakan pada perkara-perkara yang wajib bersuci. Atau air itu telah berubah dengan bercampur, air itu jadi air mustakmal. Boleh kita sipih. Air basuh yang kedua dengan ketiga boleh kita sipih. Ataupun air yang bercampur dengan benda lain, campur dengan melu, campur dengan kunyit, campur dengan apa dia, ikutlah jadi air munggo lain. Campur dengan halio jadi air teh halio misalnya. Tak boleh. Iaitu perubahan yang ketara yang tidak boleh lagi dinamakan air, yakni air mutlak. Sehingga orang kata, air apa dia ni? Ni air melu ni. Semua orang panggil air ni air melu, maka air itu tak boleh guna lah ambil semaya. Tetapi misalnya air sekolah jatuh melu 2 sudu. Orang duk kaca-kaca nampak air biasa lagi. Orang tak panggil air melu. Sekalipun campur dah dengan melu pun, tetapi orang ramai panggil air biasa lagi, maka air itu masih lagi boleh digunakan untuk mandi junub ataupun ambil air semaya. Boboh setih melu. No, kaca dalam kolah. Tengok air tak berubah lah mana. Boleh ambil semaya? Boleh ambil semaya lagi. Orang tak panggil air melu lagi. Sehingga orang panggil air melu, barulah tak boleh pakai untuk ambil semaya. Dia bercampur sehingga tak dipanggil air biasa lagi, dipanggil air nama lain. Dia kata juga tidak sah bersuci dengan dia juga. Contoh air yang bercampur dengan sirap. Campur dengan sirap boleh sebotol air sekolah. Tengok air tak merah lah mana lagi. Air awa-awa sangat ya. Maka kata air biasa lagi. Kedua, air itu sendiri suci tapi dia tak boleh menyucikan orang. Macam air melu, air sabun, air teo, air soflan, kau gapo dia, air gapo dia, tu semua tu air tu suci, kena dipakai. Ya tak payah basuh, tapi tak boleh menyucikan orang. Kedua-duanya suci tetapi tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Tak boleh gunalah. Namanya juga bukan air biasa tetapi dipanggil air sirap. Panggil air sirap dah. Dia ambak kau dok ngaji sekat ni. Nama ke air kok mana dah hamba jadi kau pening dah ni ngaji lagu mana kata payah rupanya hamba ambil semaya. Selama kini hamba ingat mudah. Orang tak ngaji. Sebab tu orang tak ngaji tak ada masalah. Tak ada masalah tanya. Ada masalah semaya? Tak ada masalah. Betul belakang dia rasa ambil semaya, dia rasa dia betul, dia semaya rasa betul, akidah dia rasa betul. Apa dok pegang karut kok si kok dah. Tapi apabila kita mengaji barulah kita rasa kita ni salah. Salah selama kini hamba buat kijul lagu ni. Tak betul semaya lagu ni rupanya. Barulah kita beki. Kita royak dah. Setan paling marah selalu, tak puas hati selalu. Apa? Dia ibadat dia. Dia tahu lah selama kini ibadat dia salah. Dia paling marah sekali. Lebih-lebih lagi akhir zaman ni orang malas mari mengaji.
Rasa pandai dah, cukup dengan internet, cukup dengan TV, cukup dengan kapal. Hak berat tu tak tengok pun, duk tengok TV juga tapi duk siaran masuk MasterChef. Duk tengok orang canggih lagu tu. Kabar-kabar tanya pandai semaya. Mari kok mana dia belajar mana? Tak belajar kabar-kabar pandai. Kita kalau orang misalnya ni, kita sebut dah kita rasa mokcik saat ni lah. Hok noreh saat ni. Ya wi kau dok perut dia untuk doktor hok mengaji dengan Google tu belum. Tobat liloh kata doktor mengaji dengan Google. Mokcik kau patut pakai baju doktor. Oh, pandai-pandai. Jangan biarlah baik ambo mati kalau doktor Google lagu ni. Tapi ngaji agama pandai pula dengan Google. Pelik. Kalau doktor kita tak iktiraf jadi Google. Beki basika kalau mengaji dengan internet pun tak ambo takut cabut pelana apa dia gatil laju-laju prek tak tahu kok mana pula nah. Maka bagi agama pun tak boleh nak belajar, kena mengaji. Tu tradisi sahabat-sahabat dulu main ngaji dengan Rasulullah. Dua koloh ukuran dalam kitab-kitab lama disebut satu hasta suku. Ni satu hasta suku dah. Panjang bekah itu satu hasta suku, lebar dia satu hasta suku, dalam dia satu hasta suku. Maka air yang lebih kurang besar ni, okey sudah cukup 2 koloh. Maka air 2 koloh hukum dia lain dengan air yang kurang daripada 2 koloh. Kalau bekah jenis silinder jatuh najis, air misalnya ni koloh kita ni dah. Bukan 2 koloh ni, 20 koloh dah ni. Besar kemai. Jatuhlah gajah 15 ekor mampus dalam tu. Patu orang kena bunuh, ada 3-4 orang kena bunuh dari tu. Air tak berubah, boleh ambil air semaya, tak ada masalah apa. Sebab apa? Sebab dia 2 koloh jadi najis kecuali dia berubah baru jadi najis. Jatuhlah najis banyak mana pun selagi mana tak berubah air 2 koloh ni, okey, tak jadi najis. Tapi kalau air kurang daripada 2 koloh, hamba masuk 2 koloh ni, kurang daripada satu hasta suku saat ni, kurang daripada tu semata-mata kena najis. Tai cicak jatuh, pop. Lerak selalu air dari beledi tu. Air kurang daripada 2 koloh pula kalau masalah binatang jatuh, tengok cicak selai lalak tu. Apabila Nabi suruh selai, bererti selai mapuh dah lalak tu. Bererti najis kodok, lalak mapuh dalam air, tak jadi najis. Maka ulama qiyas daripada lalak, setiap binatang yang ada darah tapi tak mengalir. Contohnya, darah tak mengalir, kita bidah cicak, pop. Atau bidah darah dia, mengalir. Kau ada bunyi tak titik, aduh, gonggau agak sepeta cicak. Darah titik, dok lah dia. Darah tapi tak ada darah mengalir. Maka binatang ada darah tapi tak mengalir lagu tu sikit sangat. Maka bangkai dia kalau jatuh dalam air dimaafkan. Dalam air dah bukan masalah pakaian ni, masalah air. Ya beza. Benda yang dimaafkan dalam pakaian semaya lain. Benda yang dimaafkan dalam air masalah lain. Tak boleh. Tengah-tengah duk semaya kak. Cicak pun jadi najis, pakaian kita wajib kena basuh. Sebab tu moleknya dalam rumah biar awak koloh. Selamat kita penggunaan air tu selamat. Kalau tidak, kalau air sikit jatuh cicak kau dia, kita pun kena pakaian kita jadi masalah pula. Molek bilik air awak koloh mudah Manakala air yang banyak yang jatuh di dalamnya najis lagi tidak berubah. Banyak sini kita sebut dalam air, sekali pun banyak hukum dia seperti tengah dah wasuk 2 koloh ataupun dak kaca air kopi ni 2 koloh. Jatuhlah katuk ataupun gapo dia habis jadi najis air kopi 2 koloh. Tak boleh. Ya cair selain daripada supaya kaca surau juga tengah lembek tengah cair tengah gapo dia katuk nopak orang jamil dulu ke. Nama ya tak ya gali lubang nak suruh api 2 koloh dipanggil air yang sedikit dalam kitab fiqh. Ukuran air banyak pula air yang cukup 2 koloh atau lebih. Qadar 2 koloh dalam timbangnya dia timbang. Suka air tu dia kata 562 ritling. Negeri Taring Hadramaut 1 ritling sama dengan 12 ukiah. Gapo dia nya kata. Ritling ni maknanya kati dah. Kati. Mari nak beli sekali. Ritling ni kati. Maka 562 kati. Tak sampai sekilo dalam 700 gram. Nampak sekati. Sebab tu ada itik panggil itik sekati. Kita panggil itik sekati. Tak percaya 700 gram yang itik tu. Akak sekati betul-betul. Orang panggil itik sekati.
Tak tahulah. Demo kata panggil itik sekati sebenarnya. Ya sebab sekati ya itik tu. Akak sekati tak apa skelo dia. Maka kita panggil serati. Dia 2 hasta lebih kurang tinggi ni hak tong biru tu. Kalau air cukup 2 tu, okey 2 koloh lah jawapan dia. Tujuan buat air 2 koloh ni mudah kalau tak ada air. Tempat kita kena potong air, pakai duk cebok air tu lah. Jangan cebok, pakai duk celup air tu ambil air semaya. Lepas tu mari pula cebok pula dah ada 2 koloh. Tapi kalau air kurang 2 koloh masalah selalu. Celup sikit jadi air mustakmal dah tak boleh guna dah. Nah, tu penting kelebihan air 2 koloh kalau tak ada air. Nak mandi junub pakai air tu. Tak usah cebok. Nyelai dalam air 2 koloh perut bangun. Ada lagi 2 koloh. Mari pula. Teng demo pula perut teruk 7. Tak ada masalah. Selamat. Ni kira gepai nak cari masalah. Jadi buat air 2 koloh mudah. Kita nak cuma jadi cebok lah. Cebok jadi kurang lah. Nyelai dalam tu ya. Bagi. Air tu jadi keruh loh. Tak apa. Tak ada masalah apa. Hukum dia sah. Boleh buat mandi junub. Boleh buat ambil air semaya lagi. Dan kadar 2 koloh dengan ukuran. Di dalam berapa puluh koloh dah ukuran dia. Ya kadar 2 koloh ukuran. Koloh 4 persegi ialah panjang 1 hasta suku. Begitu juga lebarnya 1 hasta suku. Dan dalam dia 1 hasta suku. Molek basidah lah kita basidah ni dah. Dan kadar 2 koloh dengan dalam bentuk tanak teng minyak teng tu iaitu 10 tanak. Ni payah ni kita tak guna teng minyak tanah zaman dulu hak petok tu. 10 teng. 10 teng okey cukup sama dengan air 2 koloh. Kata setengah mereka 2 koloh sama dengan itu sama dengan 10 tanak 10 teng itulah teng tu. Sebagaimana wujud sebutannya tanpa syak dah. Jadi itu ukuran 2 koloh dah. 1 hasta suku panjang dalam. Yang membatalkan wuduk. Benda yang membatalkan wuduk. Saat ni kita mengaji cara nak ambil air semaya. Syarat-syarat benda yang menyebabkan sah kita ambil air semaya. Sekarang kita nak mengaji apa dia menyebabkan air semaya kita terbatal semula. Terbatal pula saat ni sah dah. Ya beza apa dia tak terbatal dengan sah. Tak sah dengan terbatal. Tak sah ni mula-mula lagi tak sah dah. Ambil air semaya. Pertama kita baca sah hari ni. Benda yang membatalkan wuduk. Keluar sesuatu daripada 2 jalan. Jalan kubur ataupun dubur. Kubur ni jalan depan, dubur ni jalan belakang. Tobik gapo dia pelakar ribut peti, tobik air Nescafe, tobik pala paik kau gapo dia semua tu batal semaya belaka. Tengok dak semaya ping jatuh gelemah 18 karat. Nampak daripada jalan depan batal juga air semaya. Semua benda. Angin, ribut peti, pelakar cari baju-baju apa semua hak tu batal belaka. Jalan depan ataupun tu keluar ulak dan seumpamanya ikutlah keluar apa-apa dia keluar kereta ke bah ke kereta api ke semua tu batal belaka ismaya. Adapun air mani maka ia tidak membatalkan wuduk bahkan mewajibkan mandi. Jadi jalan depan kita ada beberapa benda keluar daripada jalan depan. Orang Tino keluar daripada jalan depan dia. Pertama air kecil tu biasa lah standard dah. Ya, dia panggil minyak pelincir dia lah. Sebelum gapo-gapo ya ada minyak pelincir dia. Maka ni dia akan melekit lah. Warna cerah lagu ni. Air mazi dah. Air mazi. Perempuan pun lagu tu juga apabila naik nafsu dia akan keluar cecair tu. Okey. Ni air cecair ni. Hukum dia najis kalau kena di underwear ke gapo wajib dibasuh. Dan batal air semaya kalau keluar dia. Ketiga air wadi. Air wadi ni air warna putih. Ni putih lagu ni. Dia keluar apabila kita buat kerja berat. Kita buat kerja kau duduk menyapuh, duduk buat apa-apa tak nak kecing tu bik macam benda toko-toko warna putih lagu tu. Maka benda tu najis juga dipanggil wadi. Air kecing, mazi, wadi. Air wadi ni tu dia kena basuh semacam. Apabila basuh, kalau kita buat kerja gi yemo tempat besar-besar kan kita jalan semangat-semangat maka apabila nak semaya kita gi masuk bilik air kita tengok di underwear kita ada cecair
Kalau benda tu basuh macam peluh saja, tu tak najis. Benda tu peluh macam peluh saja deh, basuh situ, tu tak najis. Tapi kalau kita tengok di underwear, kita buka tengok ada macam gel, tahu gel, benda toko gitu. Hak ni najis. Kerana benda tu hok keluar daripada hok dalam. Maka ni wajib kita tengok, tak nak semaya, tak nak masuk nak semaya kau boleh tengok underwear kita. Kalau ada macam gel lagu tu timbul melekat gitu, okey hak tu najis, maka wajib kena basuh. Wajib kena basuh. Tapi kalau kita tengok, kena cek lah setiap kali nak semaya, cek. Tengok macam basuh peluh lagu tu, macam air gitu aja. Okey, hak tu tak najis. Hak tu boleh pakai, boleh buat semaya, tak ada masalah apa. Nah, tu dipanggil batul farji. Basuh farah. Hak tu lagu tu hukum dia. Dia di antara hukum peluh dengan hukum najis. Kalau hak sebelah dalam yang mari jadi najis, kalau yang mari hak sebelah luar saja hak basuh tu, okey hukum dia hukum peluh saja. Peluh ni tidak najis nah. Hukum peluh. Bolok sungguh wak kejo tak batas semaya tapi jadi bolok nama. Ingat kawasan basuh ni hak dia ni. Sempadan di antara benda batai semaya ke bentuk najis. Selagi mana duduk di hak dibasuh ni tak jadi najis. Dia tak panggil zahir, tak panggil anggota zahir tu. Duduk situ ikut dia lah. Tapi apabila tubik kawasan bibir ni saja, okey tu dipanggil tubik, dipanggil zahir. Duduk situ asal kira tak ada hukum ke apa dia. Duduk mana tubik ke apa zahir ni baru. Begitu juga kalau kita ni tangan kau dia setuh. Lagu mana? Bersih. Boleh ambil air semaya. Sudah. Air mani ambil air semaya lagu mana? Dia tak boleh. Dia kena air mu telok ke ambil air semaya. Mana ada air mani 2 koloh pelik sungguh. Tak ada orang buat kijak lagu gajuh pun tak sapa 2 koloh kata. Nama. Jadi tak ada istilah. Ada kata kalau air mani bersih boleh ambil air semaya. Mana boleh sebab dia air bukan air mu telok. Dia kena ambil air semaya ni air mu telok. Macam air teh bersih tapi tak boleh ambil air semaya. Begitu juga air mani. Hukum dia kalau kena pakai najis. Maka kalau air mani dia jadi kambing, jadi najis juga. Air mani anjing dengan babi jadi kereta protosaga, najis juga kereta protosaga tu. Jadi mikrofon, jadi gapo semua jadi najis belaka. Tu dia panggil asal manusia ni, asal kejadian manusia. Apabila air mani itu bersih, air mani binatang adalah telur deh. Telur ni air mani binatang. Maka air mani ni boleh dimakan. Telur ayam, telur itik, telur gapo dia boleh makan belaka. Telur ular, telur bewok, telur dinosaur boleh makan. Kecuali telur itu beracun sahaja. Macam telur ular misalnya racun. Tak boleh makan dengan sebab racun, bukan sebab dia tu air mani nah. Sebab air mani hukum dia bersih kecuali air mani anjing dan babi. Masalah rebah. Ada seorang ni keluarga dia rebel. Tiba-tiba ada adik-beradik dia tu nak buat kenduri kahwin. Maka dagi rebel tu dia wi kepada nak buat majlis akad ni, majlis nikah lah, buat kenduri jamu pula. Boleh kau tidak dagi rebel buat lagu tu. Gini. Kita kena faham maksud rebel sebenar. Rebel ni apa maksud korban? Kita nak beri daging percuma. Mata tengok. Maka hari tu hari orang kaya nak beri secara percuma daging dia. Secara mentah dah. Sebab kadang-kadang kalau banyak sangat dia boleh jual. Kalau kita beri masuk ke tak boleh. Maka wajib orang yang rebel kena beri kepada orang miskin kawasan dia daging yang tidak malu. Dalam sekilo kau lebih kurang cemuk ni. Nampak? Kalau cemuk ni tak khas diberi kepada orang Muslim, orang Islam kerana daging ibadat. Upacara ni upacara ibadat. Beza dengan daging kita beli kedah, lain-lain. Sebab tu daging rebel ni kita kena pilih jangan hok patuh kambing dia. Jangan hok cacat, jangan hok botok, jangan hok koruh. Tapi kalau kita nak sembelih pagi-pagi tak ada masalah, hok koruh pun tak apa, hok kecok pun tak apa. Kerana daging ni daging ibadat. Geger masalah ni bagi. Maka kalau nak uwi kepada kakak dia untuk buat majlis kenduri dia, boleh tak ada masalah gapo. Sipai kau nak buat majlis kenduri terpulai pada dia. Ada soalan. Nah. Kita lagi rebel ni ulama. Ni cara antara cara nak bagi daging rebel ni. Okey. 3. Misalnya boleh 12 kilo. Contohnya daging boleh 12 kilo. Bagi 3 bahagian boleh 4 kilo so bagi. 4 kilo untuk kita, keluarga kita makan. 4 kilo kita bagi kat orang miskin. 4 kilo kita bagi saing-saing kita orang kaya. Boleh sunat.
Maka kalau kita bagi lagu tu dapat pahala seperti kita bagi semua. Ni cara. Ya ada cara kita bagi seolah-olah kita bagi semua. Yang kita beri kepada orang miskin kerana tu matlamat rebel kita. Nak jamin orang miskin. Ada setengah tu berebut. Nama wi sikit ya, lepas tu aklik rumah. Apa nak terah daging rebel? Kalau nak makan baik beli daging gitu. Jadi macam tak siapa matlamat rebel. Duk berebut dengan orang susah pula. Patut wi kepada orang susah. Kita muka beli daging biasa kalau nak makan kak. Ada jadi tak siapa matlamat jugalah gitu. Ada soalan. Gitu. Masalah bunuh cicak ni hukum dia sunat. Nabi kata siapa dia tembak cicak, bunuh cicak sekali pukul dapat pahala 100. Katok pun bidah jatuh dapat 75. Tak ada mampu lagi pula, jangan kaki pula dapat 50. Nam tak bekah pun. Maka Nabi Muhammad kata sunat bunuh keturunan dia. Kok salah kawin tu seko ya jamin dulu. Habis keturunan dia terima naah. Begitu juga katok ke ketika Nabi zaman Nabi Allah Ibrahim, dia bubuh air dalam mulut dia pergi kuat. Tak mampu pun api Nabi Ibrahim, tetapi Tuhan kenal jasa dia. Sebab dia tolong sekalipun tak beri kesal. Ngai tu bahaya katok tu dosa buat kerja lagu tu. Pangai mana? Buat muka lain bubuh roti kau apa dia. Orang dulu tak ngai dosa kata sebab nyanyo kau penate kita cocok ni. Lainlah kalau kita bubuh apa dah? Bubuh roti kau bubuh nak. Sodah bedah katok nyanyo. Tengah sain pun ambo juga bedah kat. Nak kata aku mana ngaji lah ni. Kalau kita bedah atas nama nak cari nak belajar tak apa. Atas nama sebab. Orang dulu kalau nak ambil ikan yang ni jalo. Orang dulu ya jalo. Jalo tak nyanyo kau penata. Apa dia? Apa dia? Tahu tak ingat? Tak ingat. Ni kiblat. Ni masalah dalam masjid dah. Misalnya lubang orang Tino dia buka ujung tu deh, buka ujung. Tok Imam makmum Tino mai depan ni. Dia nak pergi kepada Tok Imam, cakap nak redah kau ni, berguling bating lah. Dia kena jalan kat belakang kiblat lah. Paling belakang jalan kau ni. Maka kalau dalam masjid sah. Lepas tu dia tak dengar. Dia dengar suara Tok Imam tapi tak nampak Tok Imam. Tak apa dalam masjid. Dengar atau nampak. Kalau di luar daripada masjid, ni di luar pada masjid. Macam kita sembahyang rumah sewa. Orang mak panggil sembahyang hajat naik rumah dia. Sembahyang di stadium. Sembahyang di ikutlah di dewan ke patu tempat bertibah tu apa? Tempat luar solat bah apa ni? Benda selain daripada masjid, okey, ya lagu ni. Lubang untuk di antara makmum Tino dengan makmum Jatah mesti jangan membelakangi kiblat. Mesti lubang kena sebelah depan. Kena buka ruang koda ni. Koda teluh seorang manusia lalu. Tak boleh koda besar ni. Boleh je lalu gini. Tak boleh. Dia kena lalu standard, jalan standard. Mesti dengar dan lihat. Dengar suara Tok Imam, Allahu Akbar, dan lihat Tok Imam ataupun makmum. Jadi kalau bukan masjid kena buka, wajib buka. Kalau bukan masjid tak wajib. Kalau masjid tak wajib buka. Kalau bukan masjid kalau bukan masjid wajib buka. Kalau masjid tak wajib buka. Tak syarat dia. Dalam kitab pedoman semaya jemaah kita rujuk dah di dalam kitab Fathul Muin I'anah kata maksud tidak sah semaya. Ya ada syarat berjemaah ni. Dalam kitab tersebut syarat berjemaah. Syarat ni kalau tak cukup batas semaya kau batal berjemaah saja. Batal jemaah dan batal sembahyang. Kena faham. Pas lama kena dia buat gitu. Tu masalah kata. Bak semaya kena belajar. Pas nyanyi lama mana mokcik duduk kerja mata duduk semaya tu. Dia tu duduk tipu selama kena. Tahu dah lah dia. Musalla ni khilaf ulama lah. Musalla tu masjid kau tidak. Ni musalla ni tempat-tempat kita tepi-tepi jalan musalla, balasah, madrasah. Mengingat kita ingat ada satu tu kata nak beki madrasah. Madrasah mana sekolah? Apa? Musalla, madrasah, ni lah balasah. Rupanya Allah pelik sungguh. Guna lagi perkataan madrasah. Madrasah. Maka ulama khilaf ni masjid kata masjid. Ada ulama kata tu masjid juga hukum dia. Ada ulama kata tak masjid, bukan masjid.
Sebab asalnya dia madrasah ataupun balasuh ni asalnya tempat orang ngajar ngaji. Jadi apabila tempat ngajar ngaji, tok guru sebelum tunggu orang mai ngajar ngaji, yang mai suhu situ. Maka jadi supaya orang buat semaya pula jadi madrasah. Budak ngajar ngaji lepas ngaji semaya asal dengan dia. Ya bukan masjid pun, tempat yang ngajar ngaji, madrasah kan, sekolah madrasah ni maknanya dia. Tapi sini kita nampaknya musalla ko, madrasah ko, masjid jadi balasuh, jadi gapo. Tak, semua tu jadi masjid. Cuma masjid ni ada dua, masjid jami' dengan masjid ghaira jami'. Masjid semaya Jumaat dengan masjid tak semaya Jumaat. Hukum dia sama sahaja. Cuma hak ni semaya Jumaat, hak ni tak semaya Jumaat. Orang luar panggil masjid hak tak semaya Jumaat, dia mau panggil surga. Nah, waktu masjid tak semaya. Kalau masjid balasuh dia hukum, kalau dia wakaf lah. Kalau dia tak wakaf tak jadi apa. Tanya tuan ni. Wakaf untuk semaya kau tak? Kalau dia wakaf untuk semaya tempat ni, sekalipun kecil kau nampak biasa kau, maka hukum dia masjid. Maka tak payah buka lah. Selamatlah. Tapi kalau kata tahu cik saja buat tempat dia semaya, dia tak wakaf pun. Sudah ni jadi tempat biasa lah kau tu. Maka tu tak boleh lah, kena buka lah, kena buka. Buka gini lah. Kalau buka, lepas tu nak semaya malu, ambo sengih muka duk tengok lagu tu, kita letak kain jaring. Boleh, tak apa. Sebab kain jaring tu tidak menghalang kita lalu deh, boleh tepuh kan kain jaring. Cuma kain jaring tu biar nampak. Biar nampak tu email. Sekali nampak jaring-jaring nampak. Sebab syarat masa baca macam betul. Masa baca ke dia? Gini, masalah berhenti untuk bernafas tak dipanggil putus Fatihah. Namun ada orang ni menyakit lelah kau apa dia. Sehingga orang kata jangan terlalu panjang. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Seminggu setengah dah senyap gitu. Allah lama memang batal lagu tu nya. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Senyap. Ar-Rahman. Nyapa ada orang tu leluh kena hak tua pula gak. Tak apa, orang panggil tak putus lagi, orang panggil baca Fatihah lagi seterik. Cuma ada orang tu kaya berhenti tu kaya dia tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Untuk bernafas tak apa. Tapi jangan lama siapa orang semua orang kata, panjang lagu ni. Hak ni sudah jadi wasubah lalu Fatihah dia. Tapi kalau kita orang nampak biasa ya semaya lagu tu ni, tak apa, tak ada masalah. Masalah kita semaya. Lepas pada semaya fardu kau semaya sunat kau semaya mayat kau apa dia, kita raut muka deh. Apa hukum dia? Sunat sahaja di dalam sembahyang kita sapuh muka. Dalil dia ada hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Nabi lepas pada semaya Nabi sebut salat assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Apa agak selok kiri pula? Assalamualaikum wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta redamu dan minta syurgamu. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung daripada marahmu dan nerakamu. Tak tangi atas kepala, doa Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Gitu. Dalam hadis tu kata Nabi letak tangi atas kepala, umbung-umbung dan ke mulut lalu tengok. Tengok. Tak sapu ni tengok. Jadi kita nampak macam sapu. Tetapi ulama-ulama tua kita kata apabila berdoa sunat sapu muka. Kayak kita doa dekat sini, Allahumma azhib anni, ya Allah ya Tuhanku, hilangkan daripada aku hamma wal hazan, duka cita dan kesedihan. Maka bila lagu tu sunat kita sapu muka kerana berdoa. Ada riwayat kata Nabi sapu dah apa pasir atas air. Tu hak riwayat pasir, riwayat tak pasir ada lagi. Maka sunat. Siapa dia misalnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak sih sapu, tak ada masalah apa. Bukan Wahabi lagi. Wahabinya kita sapu muka dia marah. Ni Wahabi. Kalau orang tak sapu muka tak Wahabi lagi. Sebab ada ulama-ulama tak sapu muka. Ada ulama-ulama tak sapu muka, tak ada masalah. Semua benda tu masuk dalam kategori sunat sembahyang. Orang tino jatuh sama sunat berlaku lagu tu.
Makmum ni sunat beri salam. Ni dalam mazhab kita dah. Muktamad dalam mazhab kita sunat makmum beri salam ba'da taslimatil imam. Sunat makmum beri salam selepas daripada imam ada soalan lagi? Bapa Quran halal tak puas hati. Dalam mazhab kita buku Quran ni memang halal ni. Kalau tak ada ismayah lah boleh setuh atau tak setuh. Okey. Dalam mazhab kita sebab khilaf ulama dari sudut nas ataupun dalil ayat Quran, dalil hadis ke ayat Quran, masalah sentuh al-Quran. Jadi dalam mazhab kita la yamassuhu illal mutahharun. Dalam ayat Quran kata tidak boleh menyentuh al-Quran kecuali daripada hadas kecil dan hadas besar. Mazhab kita ambil ayat Quran tu. Mazhab lain dia ambil pendapat munggo lain. Ambil hadis lain. Hadis juga. Tapi mazhab ni dia macam-macam. Menurut saya hadis ni sahih. Mazhab lain kata hadis ni tak apa hamba tak boleh terima hadis ni. Menurut hamba hadis lain. Maka dia guna hadis lain. Antaranya pendapat Zahiriyah dia kata la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhlah al-Quran kecuali orang yang bersih. Pensyarah ni demo pernah ngaji kuliah demo berapa orang anak murid? Ada dah 50 orang ke 100 orang. Demo ngajar sore dia. Hamba sore ngajar. Demo ingat supo kodok anak murid demo faham. Sore aja ngajar, tapi hok ni faham lagu ni, hok ni faham lagu ni, hok ni faham lagu ni, hok ni faham lagu ni. Teori demo bui, hok ni faham lagu ni, hok ni faham lagu ni. Hok tu demo sore ngajar. Begitu juga al-Quran dan hadis. Ulama-ulama hok alim dia, hok ni dia faham lagu ni, hok ni faham lagu ni. Tetapi pada dengan ilmu dia faham dengan ilmu dengan alim. Maka kita boleh ikut. Sebab tu Nabi kata khilaful ummati rahmah. Berselisihnya ulama-ulama dalam umatku menjadi kasih saya. Kalau kita suruh berat hukum sini, tangi terparuk kita boleh taklid dalam pendapat hok ni. Tangi terparuk dah. Tangi paruk sangat misalnya pergi ke Mekah, setuh ngauti nak batal semaya sudah. Kita payah nak ambil semaya seloklah kita. Akhir sekali kita taklid pendapat doa dalam mazhab kita ataupun kita taklid dalam mazhab lain. Menyentuh lelaki dan perempuan tidak batal kecuali naik nafsu. Nampak? Mudah. Jadi kita tawaf pun tak ada masalah apa dia. Begitu. Tu jadi rahmat tu maksud dia nah. Bapa berselisih memang lagu tu dah. Anak kita pun tak boleh seragam. Manusia tak sama. Kita minat lagu lain dah. Hak ni sama-sama buat kuih berlaku. Hak ni rasa minat lagu ni, hak ni minat lagu ni. Sama-sama so tok guru ya. Hak ni pandai lagu ni, hak ni pandai lagu ni. Ya lagu tu. Bapa timbul bapa jadi selisih dengan sebab lagu tu nah. Tapi duk dalam lingkung ahli sunnah wal jamaah. Aurat. Gini. Sama ya. Masalah aurat ini khilaf ulama kerana dia faham hadis. Dalam mazhab kita, hadisnya kita ambil apabila Rasulullah dapat tawanan perempuan. Perang kan? Tawanan perempuan, maka sahabat tawar kepada Nabi, Nabi tengok atas bawah, atas bawah. Maka ulama kata atas bawah itu, atas tu buka, bawah tu tangan. Dalam mazhab Syafi'i kata bawah tu tangan. Berarti perempuan boleh buka muka dengan tangan. Sebab Nabi tengok atas muka. Nah, katanya mazhab Malik atas tu muka, bawah tu kaki. Kaki boleh tengok pula. Mazhab Malik boleh terbuka kaki. Mazhab kita tak boleh. Aurat hukum dia. Kalau tak si pakai stocking, pakai kain labuh. Tak syarat pakai stocking. Hak penting tangan katis basikal. Ni katis basikal nampak pakai pohon mau haji. Tu kat katis sungguh perlu rejak tu gak. Nama tak kira sakut di kata lagi. Nama sakut di kata tu habis nama. Jadi tak boleh lah. Kita nak ikut mazhab mana? Kalau mazhab Syafi'i wajib tutup kaki, muka, tangan boleh buka. Nama tu. Kalau mazhab Malik pula tak batal. Mazhab kita terbuka kaki batal habislah semayanya. Tu fahami kepada nas, sama ada nas hadis ataupun nas al-Quran. Ulama faham dengan ilmu dia nah. Jadi kita nak ikut cara mana pun penting dari ahli sunnah wal jamaah lagi. Kena pergi mazhab lah. Kalau pergi capur-capur tak boleh. Contohnya sekali pun benda tu tak racun. Tomie sedap, nasi kabus sedap. Cuma capur sekali lagu mana perasaan. Nak makan bangla.
Nama pok dia ke Hanafi ke. Jadi kecek Hanafi lah. Kalau pok kita ni Syafi'i belaka, boleh kata semua hampir 100% pok kita ni Syafi'i. Tak ada jarang-jarang benar hak ada. Maliki lagi-lagi tak ada. Nah. Mayat tak si pakai stocking kita ya dah tak wajib pakai stocking, tutup kaki tu wajib. Gini, dalam bab taklid ini ketika darurat sahaja boleh taklid. Jangan buat stay ada satu benda dipanggil tatabuk rukhasi. Ni bahasa tinggi sikit kan. Tatabuk rukhasi ni ada seorang belajar untuk cari benda mudah dalam agama. Dia capu-capu ambil sudah. Maka tatabuk rukhasi ni hukum dia zindik. Boleh menyebabkan tak ada agama. Seolah-olah tak ada pendirian orang lagu nak cari benda mudah dalam agama. Kerana apa benda ni jadi haram? Kerana ibadat kita akan jadi tak sah pada semua mazhab. Contohnya, kita semaya buka kaki. Buka tangan. Buka tangan, buka muka cara Syafi'i. Kita kata Maliki tak apa buka kaki, kita pun buka kaki. Mari tok guru Hanafi kata Maliki kata, tak sah demo semaya, apa buka tangan? Hukum dalam mazhab ambo aurat. Tak apa, ambo nak taklid mazhab Syafi'i. Pergi jumpa tok guru Syafi'i pula. Syafi'i kata demo buka tangan. Tak apa, tak ada masalah. Kaki buka juga. Batal menurut mazhab kita. Jadi mazhab Hanafi pun kata batal, Maliki pun kata batal, Syafi'i pun kata batal. Ni panggil talfiq, haram, tatabuk rukhasi. Maka jadi capu rohu lagu ni jadi terbatal habis. Lagu tu nah. Tak boleh. Macam rukun hok sepakat dalam hari semaya ni 7 ya. Kita ngaji sampai 13 rukun semaya dah. 7 hok sepakat. Kalau kita semaya cara 7 tu dah capu mazhab. Mazhab ambo betul dah separuh tapi separuh ni tak kena. Pergi jumpa mazhab ni pula. Ambo betul dah separuh tapi separuh ni tak kena ni. Habis jadi sepakat ibadat kita seluruh mazhab kata tak sah. Hak tu masalah berlaku apabila kita talfiq panggil. Maka kita orang kapu ni Allah, buat aku tak ada pandai lah mana lagi. Semaya cara Syafi'i sudah mudah cara. Jadi kita akan sapak tu tak sedap bimbel lah. Buat ibadat kita duk belajar dah mudah. Ni mazhab Hanafi tak ada ikut cara